Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Bersama saya Hafizah Munirah Mahrab. Tumpuan berita, Kerajaan Sarawak telah memperuntukkan sebanyak 3.7 juta ringgit kepada Majlis Bandaraya Miri MBM untuk melaksanakan 34 projek di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Senadin. Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin menjelaskan, peruntukan itu digunakan bagi kerja-kerja membaiki, menyelenggara dan menurap semula jalan rosak serta berlubang termasuk jalan bulatan serta jalan simpang yang dimohon pada tahun lepas. Katanya selepas melakukan tinjauan di Jalan Bulatan Taman Permai Teknologi Miri dan Jalan Tudan Miri pada Isnin, penyelenggaraan itu membabitkan kawasan yang berada di bawah bidang kuasa MBM yang mana kesemuanya dimohon sepanjang tahun lepas. Menurut ahli Dewan Undangan Negeri Dun Senadin itu lagi, 8 daripada 34 projek yang dimohon pada tahun lepas di bawah Sistem Informasi Rekod Jalan Raya Malaysia MARIS Dun Senadin itu telah pun siap dilaksana. Tambahnya lagi, orang ramai yang mempunyai masalah berkaitan jalan dan perpalitan atau saliran di kawasan masing-masing, mereka boleh meminta wakil mereka atau melalui Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum KMKK setempat untuk mengambil tindakan. Berita seterusnya, isu kesesakan pangkalan feri Batang Igan terutamanya pada musim perayaan terus mendapat perhatian Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak Integriti dan Ombudsman merangkap ahli Dewan Undangan Negeri Dun Jamoreng, Datuk Mursyid Diraja Dr. Juanda Jaya. Sehubungan itu, beliau telah membuat permohonan kepada Timbalan Premier Sarawak Datuk Ahmad Douglas Ugambas bagi menambah perkhidmatan feri untuk mengurangkan kesesakan berkenaan. Kita memohon tambahan 3 buah feri yang mesti berjalan serentak daripada awal pagi sehingga pukul 1 pagi sehingga seminggu selepas hari raya. Kita pohon pihak berkuasa agar membantu kita dengan sesegera yang mungkin menambah bilangan feri di kawasan ini, 3 buah yang kita minta beroperasi sepanjang masa bagi memastikan kemudahan rakyat yang balik ke kampung sama ada untuk berbuka puasa di kampung atau bahari raya menziarahi sanak saudara agar tidak berlaku kesesakan seperti yang berlaku di pangkalan-pangkalan feri yang lain. Beliau berkata demikian ketika melawat kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Jamoreng sekaligus melawat pangkalan feri Batang Igan pada Isnin. Tambah Dr. Juanda Jaya lagi, Jabatan Kerja Raya JKR telah melakukan pemeriksaan dan segala kerosakan akan dibaiki dengan segera untuk meningkatkan perkhidmatan feri tersebut. Justru beliau menasihati para pengguna feri untuk sentiasa berhati-hati dan mengikut arahan pihak operator feri bagi memastikan keselamatan semua pihak. Terdahulu, ahli Dewan Undangan Negeri Dun Jamoreng telah melakukan lawatan di sekitar Kampung Igan bagi meninjau beberapa projek pembangunan. Projek itu melibatkan projek transformasi luar bandar RTP 2022 seperti tertera. Dalam program berasingan, Dr. Juanda Jaya telah mengadakan lawatan ke beberapa projek pembangunan di Matu pada Isnin. Beliau yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Dun Jamoreng memulakan lawatannya ke Surau Kampung Hulu Kuala Matu untuk merasmikan surau tersebut yang dibina dengan kos RM260,000. Pada majlis itu juga, beliau turut mengumumkan peruntukan tambahan untuk projek penambahan surau itu merangkumi pembinaan benteng hakisan sungai, tempat letak kereta, bilik air dan tandas yang bernilai RM260,000. Beliau meneruskan lawatannya ke Dewan Masyarakat Kampung Hilir Kuala Matu untuk menyerahkan projek siap dari agensi pelaksana kepada Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK. Dr. Juanda kemudiannya merasmikan Majlis Santunan Mahabah tahun 2022 bertempat di Masjid Daerah Matu. Dalam ucapannya, beliau menyifatkan program tersebut sangat baik dalam menyantuni para asnaf di Matu, tidak mengira bangsa dan agama. Beliau mengakhiri lawatannya dengan menyertai Majlis Apresiasi dan Sungkeh bersama Ketua Jabatan Kerajaan dan Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum KMKK Daerah Matu 2022 bertempat di Masjid Daerah Matu. Semasa berucap, Dr. Juanda merakamkan terima kasih
kepada ketua jabatan setiap agensi yang hadir dan KMKK yang sentiasa komited dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab masing-masing dalam bidang masing-masing. Beliau turut menyertai solat maghrib, isyak dan tarawih secara berjemaah selepas berbuka puasa. Berita di Limbang, Risda Sarawak telah menerima peruntukan daripada Kerajaan Persekutuan berjumlah RM34 juta pada tahun 2021 bagi melaksanakan program-program pembangunan seperti tanam semula, khidmat pengembangan, peningkatan produktiviti, keusahawanan dan pembangunan hasil baru. Menurut Timbalan Menteri Pembangunan Luar Bandar Malaysia, Datuk Hasbi Habibullah, ini termasuklah program tanam semula getah yang dilaksanakan di bahagian Limbang. Program tanam semula getah yang dilaksanakan di bahagian Limbang dengan keluasan 644 hektar bermula dari tahun 2011 hingga tahun 2021. Manakala program tanam semula pada tahun 2022 ini untuk pejabat Risda bahagian Limbang seluas 250 hektar. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam Majlis Pekebun Kecil Makmur peringkat Risda bahagian Limbang tahun 2022 di Dewan Kampung Pati Ambon baru-baru ini. Pada majlis itu, Datuk Hasbi yang juga ahli Parlimen Limbang turut menyerahkan mock check berjumlah RM20,000 kepada ketua kampung yang terlibat dalam program kampung pengembangan dan mock check bantuan aktiviti ekonomi tambahan AET berjumlah RM20,000. Turut disampaikan bantuan bakul makanan di bawah program Risda Prihatin Pekebun Kecil Makmur dan sumbangan kepada golongan asnaf dan anak-anak yatim. Selanjutnya, Setiausaha Kerajaan Sarawak Datuk Amar Jaul Samion telah merasmikan Majlis Pelancaran Kapit Divisional Digital Database KDDD oleh Kumpulan Pasukan Pentadbiran Bahagian Kapit. Menurut Datuk Amar Jaul, KDDD secara ringkasnya seumpama sebuah bank yang menyimpan data, maklumat dan profil bahagian kapit. Jelasnya semua info termasuk jumlah penduduk, lokaliti, kawasan, perkhidmatan dan juga kaum boleh diperolehi dengan mengakses kepada pangkalan data tersebut. Beliau berkata demikian ketika berucap di Majlis Makan Malam Sempena Pelancaran KDDD di Lok Lok Restoran Kapit pada Isnin. Dalam hal itu, Datuk Amar Jaul turut mengenal pasti masalah yang dihadapi penjawat awam di bahagian Kapit antaranya kemudahan kuarters, kekurangan kenderaan, kekurangan kaki tangan, kemudahan dan keperluan pejabat yang diperlukan untuk memberi servis kepada rakyat. Beliau berjanji akan berusaha untuk mengatasi permasalahan ini dan bekerjasama dengan agensi yang berkaitan untuk mencari jalan menyelesaikan dan mengatasi masalah ini. Dalam masa yang sama, Datuk Amar Jaul juga mengingatkan penjawat awam agar sentiasa meningkatkan mutu perkhidmatan dan berorientasikan rakyat agar dapat memenuhi kehendak rakyat. Terdahulu, Datuk Amar Jaul Samion turut menyempurnakan Majlis Pelancaran Perkhidmatan dan pembukaan pejabat sementara pejabat daerah Bukit Mabung di Tunoh Bukit Mabung. Manakala di Betong, Timbalan Menteri Kementerian Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak Muhammad Razi Sitam mahu agensi yang terlibat untuk segera membaiki pulih ban di Kampung Manggut Betong. Beliau yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Saribas berkata kontraktor perlu segera membaik pulih ban tersebut kerana jangkaan paras air sungai akan naik menjelang hari raya nanti. Mengulas mengenai permohonan Ketua Kampung Manggut untuk membina tempat mengambil wuduk yang lebih luas di Masjid Darul Ehsan, beliau memberitahu ia akan dipertimbangkan di bawah projek transformasi luar bandar RTP. Beliau berkata demikian ketika berucap pada program ziarah UKAS di Masjid Darul Ehsan Kampung Manggut Betong pada Ahad. Terdahulu, Muhammad Razi turut serta dalam sesi pengagihan 700 bungkus bubur lambuk kepada penduduk Kampung Manggut di Simpang Kampung Manggut Supa, Anjuran Saberkas Cawangan Saribas serta Pusat Khidmat Dun Saribas. Beliau turut berkesempatan menyampaikan sumbangan peribadi serta bantuan berupa bakul makanan kepada salah seorang orang kelainan upaya OKU yang mengalami sakit saraf di bahagian kepala di kampung berkenaan. Berikut pula, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Pujut Adam Yi Siu Sang hadir bagi menyempurnakan program ziarah UKAS bertempat di Surau Al-Hidayah Tap Cinak Pujut pada Sabtu. Pengisian bermula dengan penyampaian sumbangan unit komunikasi dan penerangan surau UKAS daripada pegawai UKAS kepada pengerusi Surau Al-Hidayah Tap Cinak
Abdul Samad Mohamed Al sambil disaksikan Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Pujut Adam Yisyu Sang. Dalam ucapannya, beliau turut berkata Surau Al-Hidayah merupakan struktur bangunan ibadat yang pertama di Sarawak yang bercirikan seni bina Cina Tokong. This one is very meaningful. As you know, the architecture of the surau is actually Chinese architecture, and I think this is very unique in Malaysia. But of course, in China, a lot of the mosques even having Chinese architecture. But in Malaysia, of course, this is not common. Sekian edisi malam bersama saya Hafizah Munirah. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial Lukas, termasuk portal lukas.sarawak.gov.my dan Lukas Channel di YouTube. Orang ramai diingatkan untuk tidak leka dan terus patuhi SOP. Salam Ramadan dan salam Lukas.